Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, sambung kepada uh, kuliah kita tempoh hari untuk uh, penulisan original artikel. So, hari ini kita lihat tentang macam mana tulis abstrak yang saya dah janjikan minggu lepas. Saya terangkan secara ringkas tentang abstrak. Ni seperti yang awak boleh lihat di skrin, abstrak adalah ringkasan daripada keseluruhan artikel yang awak dah buat tadi. Normally kebiasaannya 300 hingga ke 350 patah perkataan. Tak perlu panjang pun abstrak ni. Apa turutan yang perlu ada di dalam abstrak? Dia bukan main tulis macam tu je, dia ada turutan dia. Yang pertama, tujuan keseluruhan kajian ataupun artikel tadi ditulis, termasuk penyataan masalah yang kita dah lihat minggu lepas, ditulis di atas tu. Barisan pertama, yang kedua mungkin, dua barisan pertama. Selepas itu, masukkan metodologi itu sebersikit secara ringkas. Contohnya, kajian ini ataupun penulisan ini menggunakan kaedah temu ramah bla 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 untuk mendapatkan bla bla bla. Okey, kena ada metodologi kerana original artikel ada metodologi. Jadi dalam abstrak pun kenalah ditulis adanya metodologi yang gunakan untuk kajian itu. Selepas metodologi, penemuan utama atau trend yang dijumpai selepas analisa. Ini sebenarnya selepas metodologi analisa data. Dia sama macam keseluruhan artikel tu. Dia ada introduction, dia ada penyataan masalah dan sebagainya. Dia ada metodologi, dia ada data analisa dan dia ada simpulan dia. So dalam abstrak juga perlu dibuat begitu. Contohnya awak allocate 2 baris pertama untuk introduction sedikit dan penyataan masalah. 2 baris kedua metodologi. 2 baris seterusnya penemuan utama atau data analisis awak. Dan 2 baris seterusnya yang terakhir mungkin ringkasan tafsiran awak terhadap apa yang awak dah kaji dan sedikit kesimpulan. Satu line terakhir itu untuk kesimpulan. Selepas tu kalau awak tengok di dalam buat di dalam Microsoft Word tu, awak boleh tengok berapa ratus patah perkataan yang awak dah tulis based on turutan ini. Turutan pertama, kajian keseluruhan kajian termasuk penyataan masalah. Ini tadi introduction dan penyataan masalah. Baris kedua, 2 baris metodologi kajian. 2 baris seterusnya data analisa ataupun penemuan utama. Ini yang penting ni, penemuan utama ni ataupun yang mahal terhadap artikel tu yang ni. Artikel tentang apa yang bestnya. Dan baris kedua terakhir ataupun 2 terakhir, ringkasan, summary dan kesimpulan. Itu serba sedikit tentang macam mana kita menulis abstract. Okey, abstract ni juga ada beberapa jenis. Yang pertama, critical abstract. Yang kedua, descriptive, penjelasan. Ini boleh digunakanlah untuk awak punya penjelasan. Dan informative abstract. Yang last sekali, highlight abstract. Okey, critical ni biasanya yang pertama tu critical abstract tu biasanya abstract yang kajian dia bersifat critical. Yang kedua, penjelasan. Dia lebih kepada menjelaskan fenomena bla 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 tentang kajian tersebut. Boleh juga yang bermaklumat. Dia explain tentang information tertentu. Dan highlight abstract lebih kepada sorotan kajian lah. Dia menjelaskan balik kajian-kajian yang sebelum ini. Okey, ini. Tapi untuk you all boleh gunakan sama ada descriptive abstract ataupun information. Okey, dua dan tiga ni. Okey. Ini tadi critical abstract menerangkan penemuan dan maklumat utama, memberi komen, pertimbangan, kebolehpercayaan dan kritikan terhadap kesahihan penyelidikan artikel. Penulis biasanya membandingkan subjek penulisan lain, kajian dengan karya-karya penulisan lain dalam bidang yang sama. Ini kalau critical abstract ni kita
400 hingga ke 500 patah perkataan kerana penambahan tafsiran. Dan yang ni jarang digunakan lah, sebab kalau kajian itu bersifat kritikal dan baru kita gunakan. Penjelasan. Hanya menjelaskan maklumat yang terdapat dalam artikel. Okay? Tidak membuat pertimbangan ataupun judgement tertentu dan tidak memberikan hasil atau kesimpulan secara kritikal. Tujuan, kaedah dan skop penyelidikan sahaja diterangkan. Kebiasaannya abstrak ini hanya menggambarkan ringkasan artikel dan 100 hingga 150 patah perkataan saja. Very simple. Okay, ini yang kita fokus untuk awak bermaklumat, informative abstract. Majoriti abstract adalah bermaklumat, namun masih lagi tidak digarap secara kritikal. Penulis membentangkan dan menerangkan semua hujah utama dan hasil serta keterangan penting dalam artikel. Ini penting, apa base-nya artikel awak dan apa yang artikel awak boleh tawarkan supaya orang terus membaca. Ini penting. Sebab orang sebelum membaca keseluruhan artikel awak, dia baca abstrak dulu. Kalau abstrak tu boleh menarik perhatian dia, dia akan baca the whole artikel awak. Okay, ianya juga mengandungi tujuan, kaedah tu metodologi lah yang saya cakap tadi, dan skop penyelidikan, namun dilengkapi dengan kesimpulan dan cadangan dari penulis. Dua baris terakhir tadi dimasukkan kesimpulan. Panjangnya beza mengikut disiplin, tetapi abstrak informatif ini biasanya tidak lebih daripada 300 patah perkataan lah. Tadi saya bagi 300 ke 350. Acceptable lah untuk awak punya abstrak. Okay. Yang ni jarang digunakan sebenarnya, ditulis khusus untuk menarik perhatian pembaca terhadap artikel. Tidak ada gagasan atau gambaran yang jelas pada kenyataan artikel. Hanya menggunakan keyword-keyword tertentu ataupun kunci-kunci tertentu untuk mencetus minat pembaca. Dan jarang digunakan dalam tulisan akademik kerana dianggap bukan abstrak yang sebenar. Alright. So, itu sedikit tentang abstrak. Saya harap awak faham. Awak boleh ulang lagi video ni nanti. Saya record. So, kita boleh lihat contoh artikel. Saya bagi dua jurnal tempat awak boleh tengok itu. Yang pertama ialah Journal of Visual Art and Design. Ni di Institut Teknologi Bandung. Jurnal ni mempunyai indeks yang agak tinggi. Kerana dia WOS ISI Journal. Okay. So, ni home dia. Tekan home, awak akan dapat lah tengok jurnal tentang apa. So, kita punya bidang lah, Journal of Visual Art Design, welcome original research and original article yang kita tengah buat. Art and Design Work, Critical Discourse and Tradition, bla bla bla. Okay. So, untuk awak nak pergi tengok contoh-contoh artikel yang ada, awak boleh pergi ke current. Current ni, yang sekarang, yang terbaru dipublish. Okay. Awak pergi. Okay, ni untuk volume 11 nombor 2 2019 yang terbaru. 2020 dia belum keluarkan lagi. So, yang pertama ni, The Visual Art Education Crisis in Malaysia, Placement of Student into the Art Curricular Stream at the Upper Secondary Level in Malaysian Secondary School. Ini ditulis oleh Ahmad Sufian Asmawi, Muhammad Faizwan dan Sarah Naimah. Ini sebenarnya student master saya. Okay, awak nak tengok PDF dia ataupun artikel dia, awak klik ke PDF sini. Dia akan keluar. Download this PDF kat sini. Kalau awak rasa nak download, download. Kalau tak, memang tak boleh buka lah. Okay. Dia akan bagi awak macam ni. Okay. So, saya terangkan sedikit tentang artikel ni. Flow dia. Okay. Ni tajuk. Of course, tajuk thesis dia lain. Tapi bila buat artikel ni, dia tukar tajuk dia supaya tidak nampak seperti thesis punya thesis punya tajuk. Thesis punya tajuk dia lain sikit, agak akademik, agak bukan maknanya ni tak akademik, dia tajuk thesis dia tidak mencermin kepada satu paper, satu artikel. Ni lebih kepada artikel. So, ni tajuk dia. Nanti bila awak buat, letak nama awak ke sini dan letak fakulti. Fakulti awak sekarang kat sini. Kalau ada email, letak email. Okay. So, ni abstract.
in Malaysia, the curricular subject of visual art, especially at the secondary level, school level, pays little attention to the aspect of artistic knowledge development. Ini adalah introduction. Dia punya introduction. Okay. So, students are assigned to the art stream based on their level 3 assessment result, which ultimately cause problem in the visual art learning process in the classroom. Okay, yang ni dia dah masuk kepada problem statement dia. Okay. On the other hand, formal art education is absent among students in the science stream, and visual art is perceived to be only for underperforming student when in fact visual art can be a valuable subject for all students. Masih lagi problem statement tadi, dia untuk support problem statement dia tadi, masih lagi. This study use a qualitative triangulation method to assess the similarities between data from face-to-face interview. Okay, ni dia dah masuk kepada metodologi. Okay, dia kata this study, kajian ini ataupun artikel ini menggunakan kualitatif, dan kaedah yang digunakan adalah interview bersemuka, face-to-face interview, observation, pemerhatian, dan literature study. Ini literature lah. Ni dah masuk metodologi dia. Okay, dia start daripada sini. Visual art education is duly needed at the upper secondary level of education in Malaysia to cultivate future generation with creative and critical minds. Ini dia dah masuk kepada data analysis dia. Okay, data analysis. Then, however, okay, does the art education offer in the art stream actually benefit the student who are assigned to this curricular stream based on the existing student placement system? This study aimed to investigate problem and issue in Malaysia visual art education based on the system of student placement into the curricular stream. Dan ini maknanya dia dah masuk kepada data analisis dan sedikit summary tentang apa paper ni. Okay, macam tu je buat abstract. Okay, secara awak faham, dan kalau terlepas tu boleh repeat balik video ni. Kelebihan kita bila kita record video, kita boleh repeat balik. Now, kita tengok keywords pula. Macam mana buat keywords. Okay, keywords ni bukan main letak je. Bukan main suka hati letak. Nama base key nampak word bombastic sikit. Tak, bukan. Keywords ni adalah tentang contoh curricular stream. Sebab study dia adalah tentang curricular stream. So, dia boleh letak curricular stream. Okay. Apa masalah artikel ni tadi? Artikel ni tentang permasalahan peletakan pelajar di sekolah. So, issue and problem boleh juga. Visual art education. Dia tentang visual art education. Boleh letak visual art education. Dan keseluruhan perkara itu tadi adalah tentang pendidikan seni, visual art. So, visual art boleh letak sini. Okay, dia masih ada kaitan dengan kajian awak. Okay, cara awak faham yang itu. Dan kita imbas balik struktur ataupun format original artikel ni. Apa dia? Okay, nombor satu, kena ada introduction. Ni kena ada. Tak boleh tak ada, kena ada. Okay, lepas tu ada sedikit uraian tentang latar belakang. Introduction ni, permulaan. Okay, tentang kajian tu. Baru introduction. Ini sebenarnya adalah learning syllabus of visual education in Malaysia. Ni dia dah masuk kepada problem statement. Problem statement dia adalah tentang peletakan pelajar. Dulu kalau pelajar tak pandai matematik, tak pandai sains, letak dalam sekolah, letak dalam kelas art. Ini dia punya permasalahan dia. Tapi dia tak letak masalah tu secara direct menjadi tajuk dia kata learning syllabus of visual education in Malaysia secondary school. Okay, dibagi general dia. Dekat sini boleh cerita pasal masalah dia tadi tu. Tu dia kata kat sini. Boleh baca kat sini. Dia pergi download. Okay, yang menjadikan dia original artikel, dia ada metodologi. Okay, yang ni tadi yang dia kata dalam abstract dia tadi lah. Dibuat secara qualitative method. Okay, dia ada face to face interview.
literature study dan observation. Dia ada 3 kaedah digunakan di sini. Dia dah masuk data analysis dia. Nampak? Placement of student into the art stream, visual art. Ni dia tak adalah kata data analysis. Tak ada. Yang tu dia buat tajuk dia jadi sedap sikit. Placement of student into the art stream, visual art, education subject selection. So nak tambah lagi subtopik lain, boleh. Macam dia visual art education, dia dah tambah-tambah lagi. Dia kata kepentingan. Kenapa kena buat kajian ni kan? Mesti ada kepentingan. Boleh masukkan. Juga importance of art education. Ni dia punya summary dia, outcome dia dan discussion. Macam saya cakap tu kan, ada perbincangan kan. Ni ada dia. Inilah dia, research outcome and discussion. So dia tulis kat sini, discussion dia tentang apa, tentang masalahan dia kan. Of course ni derive from interview dia lah. Ni master level, awak tak perlu buat yang ni pun, based on apa yang awak ada je kajian. Yang penting kepahaman awak tentang flow penulisan ni. Saya tak expect lah awak buat benda-benda yang banyak-banyak macam ni. So subtopik dia yang lainnya ialah conclusion. Dia nak tutup dah, nak habis dah. So conclusion, tulis lah apa sebenarnya tadi penutup dia. Artikel tu sebenarnya tentang apa, dan apa perlunya di kepentingan yang kena buat untuk artikel ni. Okay. Dan akhir sekali ialah references. Untuk awak tak perlu pakai bibliografi. Saya tengok ada yang pakai bibliografi lah, apalah kan. So pakai references ataupun bahasa Melayu dia rujukan. Rujukan tu ialah buku-buku yang awak dah cite tadi. Of course dia kena ikut abjad. Yang ni format lain. Kita tak ikut yang ni. Awak ikut APA yang saya dah explain minggu lepas tu. Okay. Okay, untuk pengetahuan awak semua, di dalam Journal of Art and Design tadi, di ITB Bandung tadi, saya ada a few artikel situ, macam awak boleh tengok di sini, Knowledge of Art in Malaysian Contemporary Visual Art. Dia pun cite saya di jurnal tu. Jurnal ni saya publish tu 2017. Dan satu lagi ni, Issues and Problem in Malaysian Contemporary Visual Art, Journal of Visual Art juga. Ini 2016. Okay, awak boleh tengok dekat situ. Okay. So saya harap seberingkas daripada saya tentang original artikel ni, masih ada masa lagi untuk buat, dan due date pun lambat lagi. Dan juga ni Malaysia punya wacana seni ni, saya harap awak dah faham. Ini tak perlu login pun, awak tengok kat sini issues, klik kat sini dia akan keluar issues yang terbaru 2019. Kalau nak tengok isu yang sebelum-sebelum ni tepi ni. Ini 2018-17. Yang terbaru ni pun saya ada. Nampak? Ni. Pameran drawing. Yang ni dulu saya buat review artikel saja. So, assignment awak yang sebelum ni. Review artikel ni, dia agak simple dan tidak ada metodologi. Okay. Abstract pun tak ada. Okay. Dan pertama, satu lagi tentang memasukkan gambar di dalam artikel. Kalau gambar tu tidak ada penjelasan dan tidak ada kepentingan, tak perlu letak. Okay. Kalau letak gambar macam ni, make sure dia ada diambil daripada sumber mana. Okay. Kena letak. Dan juga ia penting lah. Dan ada penjelasan. Macam ni, Muhammad Razif Rati, 2017, seni pemasangan. Tajuk dia, Wouldn't It Be Nice If It's an Artwork. So, saya ada explain kat sini. Suatu penonton menemui ke arah akhir, drastik perubahan hybrid dirasai dengan kehadiran karya Wouldn't It Be Nice If It's an Artwork. Rujuk foto 1. Macam tu. Kalau gambar tu tak ada kena-mengena, tak payah letak. Okay. So, saya harap itu seberingkas daripada saya, dan kita akan jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Dan okay. Happy writing. Menulis dengan baik. Alright. Thank you. See you.